Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kita cakap pasal last few questions last question pasal hate ni semua. Saya ni ada satu question Ustaz. Saya menses tapi dah stop sebelum masuk subuh. Tapi tak sempat mandi bersih, boleh saya teruskan puasa? Ini soalan tadi lah. Okay. So dia dekat sama juga. Okay, kalau dah bersih, contoh sebelum subuh tu dah bersih, no problem. Kira lepas tu mandi pun tak apa. Sebab yang penting dia sebelum subuh. Sebelum subuh dah sampai lah. So kalau misal kata dah lepas subuh baru bersih, that puasa dah tak boleh puasa, tak boleh lah. So kalau dapat tahu sebelum tu, walaupun tak sempat mandi, still consider dah bersih. Ini selalu tanggapan ramai tanggapan orang di luar sana, yang aku rasa aku pun one of them dulu. Kalau lupa baca niat, macam mana puasa saya kira sah tak? Okay. Oh, ni susah ni. Nak aku jawab tak? Diam. Kita tanya yang atas kau yang dulu. bertahun dia. Okay. So memang kalau nak dikatakan pasal puasa, dia mesti niat. Okay. Sebab sama juga macam setiap ibadah yang kita buat, kita kena niat and kita kena be specific. Betul. Kalau nak solat zuhur, kita niat solat zuhur. Kita tak boleh letak macam okay, aku niat nak solat dalam masa satu hari ni, semua waktu aku niat. Okay. Tak boleh. So every time kita nak buat ibadah, kita niat satu Specific kali. Spesifik. Okay. So ada yang kata pula, kita boleh niat puasa sebulan. Okay. Niat puasa sebulan. So ada pendapat kata boleh niat puasa sebulan. Okay. Saya sendiri, saya akan ambil pendapat yang mengatakan everyday kita nak kena niat. Okay. Sebab based on this, pasal asalnya hukum niat tu setiap ibadah dia mesti ada dia own specific niat. So kalau hari tu kita nak puasa, kita niat malam tu untuk this puasa, bukan untuk yang next punya. Okay. So kalau terlupa, apa jadi? Light rokok sebatang lah. Tak payah puasa. Tak payah puasa. Tengok awak lupa niat bila. Okay. Contoh bila bangun sahur tu, semalam belum niat lah. Still okay lagi, masih boleh niat. Okay. Kalau advance niat boleh Ustaz? Berapa advance tu saya kata. Selalunya niat macam aku pergi orang pagi aku tak boleh bangun. Okay. Sebelum kau tidur kau niat lah. Sebelum aku tidur aku niat. Boleh. Jadi aku terus subuh terus keluar. Boleh. Tu boleh. So niat puasa is selepas buka. Contoh hari ni kita puasa, dah buka, you dah boleh niat untuk besok dah. Okay, tapi Ustaz, bila kita Aku risau bila dia buka mulut, aku risau. Aku takut. Kau dah halfway lagi T3 Ini legit. Okay. Ini bukan gurau. Okay. Because bila kita take the step untuk berpuasa, that means kita dah ada nawaitu nak puasa. Yes. Good point. So I think harus kita melafazkannya, sedangkan kita dah berniat apa? Okay, betul. I mean common sense. Bila kita tahu besok nak puasa, so kita dah prepare. So aku nak puasa ni besok. So dalam hati ni dah ada niat ni. Does that qualify as a niat? Itu kalau kita lupa nak sebut. Okay, sebab ada dalam sebuah hadis diterangkan Rasulullah suruh kita niat pada malam hari, kita kena baca niat tersebut. I see. Okay, kalau kita boleh lah. Tapi niat dalam hati je, actually paling betul is niat dalam hati. Tapi kita kena specifically niat untuk puasa besok. Tapi kalau dia tak, let's say dia macam tadi kita cakap, tapi dia tak sempat nak cakap yang dia niat puasa. Okay, let's say dia dah memang dia dah cakap dengan diri dia, okay besok aku nak puasa. Okay. Sekali dia tidur, dia terlepas sahur. Okay, so dia tak sempat lafazkan dia yang tak sebab sahaja aku buat puasa pada esok hari kan. Puasa dia masih boleh jalan, boleh. Ataupun dia boleh bangun tidur tu terus isap rokok. Boleh, tapi jalan lah. yang penting, dan maksudnya tak kisahlah kita niat full ke nawaitu sawagadin ke apa ke tak, kita tak baca gitu, kita cuma aku niat nak puasa esok hari. Cukup. Itu consider dah okey dah. Yang penting awak dah niat. Okay. Kasih aku tanya lah. Boleh. Aku cakap pasal rokok ni, pasal benda ni pernah jadi ke aku. Banyak jadi kat awak. Kalau saya terlupa
yang saya sedang berpuasa, tapi saya bangun tidur terus light rokok dan pergi toilet. Lepas mandi baru teringat saya puasa. Macam mana? Mungkin habit. Because it's saya like I said before, last year was my first year puasa. Okay. So and it's a habit for me, bangun tidur Light rokok dulu. Akan light rokok dulu. Lepas tu bila dia dah rasa, saya pergi tandas. So happen satu hari tu saya nak pergi kerja, saya dah bangun, automatic Ustaz. Dia tengah mata half clutch kan. Tu dah ambil mata half clutch. Dia dah light rokok tu. Lepas tu macam ni hari puasa lah tu saya taruh. So macam mana tu kira? Okay. So dalam puasa anything yang kita terlupa dimaafkan. Terlight rokok, terisap rokok walaupun ataupun terminum air. Contoh, kita dah biasa letaklah time puasa tu betul-betul maksud memang terlupa, memang tengok wah makanan macam sedap. Kita makan. Walaupun sepinggan lah contoh, baru teringat. Dah kenyang baru macam rezeki. And kita contohlah macam saya time puasa ni, saya duduk, saya makan. Awak jangan tegur saya. Ada dia punya hadis dia Ustaz kan. Jangan tegur. Pasal biar saya habis makan sampai saya teringat, ataupun habiskan makanan tersebut sampai tengok dia ni betul-betul dia ni puasa ke tidak, tak ingat. So makanan dah habis, lepas tu awak cakap kau bukan puasa ke? Ya Allah terlupa. Sebab apa-apa yang kita terlupa itu merupakan rezeki Allah nak kasih kita. Okay, saya pernah dengar. Awak jangan jealous je. Tak, saya pernah dengar. Saya pernah dengar yang fact jangan tegur ni. Tapi Mawi tadi cakap ada hadis. Saya pernah ada bilang kira biar habiskan, kira maksudnya biarkan dia habiskan, sebab apa-apa yang dia terlupa tu Allah nak kasih rezeki kat dia. Mawi pun terror juga dia. Jadi kalau kau besok aku nampak kau tengah makan, tengah buat puasa, aku jangan tegur kau. Kau diamkan. Kau tegur aku tumbuk muka kau. Itu rezeki aku bukan rezeki kau. Baru nak start makan, kau tak puasa. Diam. Kenapa kau tegur? Wasted. But it makes sense lah. I think that's rezeki yang Allah bagi lah. Padahal lah sebelum ni aku tak puasa, bila orang tengok aku makan kat kedai kopi, orang tak tegur. Itu bukan tak tegur. Itu belakang cerita. Bukan. Itu belakang cerita kau kena kutuk, kena mengatanya. Dia kadang orang tak tengok tu macam engkau teruknya dia ni. Lama dah tua-tua mu tak puasa. Sebab Singapura, kalau Malaysia dah naik van jenazah dah. Okey lah, kita pun dah sedikit sebanyak kita ajukan. Bukan sedikit, sebanyak kan. Soalan-soalan, saya rasa soalan-soalan yang kita ajukan pada Ustaz ni, yang pendengar-pendengar kita ajukan pada kita adalah those FAQs lah, frequently asked questions, yang sering kali kita tanyakan kepada asatiza di mana we will always have our doubts lah year in year out, walaupun kita tiap tahun kita ibadah puasa dan everything, kita selalu lupa lah Jadi this is bukan nak jokes aside, bukan kita nak ketawakan atau nak kutuk benda-benda gini simple-simple kamu tak tahu. Tapi I think genuine fact, kadang-kadang kemusykilan ni you never know. Mungkin benda pada kita benda ni obvious. Tapi mungkin pada orang tu tak begitu jelas, and this is I think a very good opportunity untuk kita cuba jelaskan lah kemusykilan ni. Benda baik lah insyaAllah. Pasal tak semua orang ada ilmu yang sama. Betul. Kita tak boleh jadi judgemental. Kita kena faham. Jadi judge Dredd boleh, jangan jadi judgemental. Kalau nak lagi cantik, judge Judy dulu pukul 3 petang Channel 5. Atau mau jadi tak boleh, aku tak nak stand. Ada apa Maon? Kita ambil yang baik. Yang baik kita simpan, kita bikin pegangan. Benda yang tak baik kita ambil sebagai tauladan. Dan saya ingin mengucapkan selamat berRamadan. Wow. Aku tanya dia suruh tanya soalan ke apa, tadi dia dah tutup macam ni. Tak, mana ada tutup. You ask me what I want to say. Party word. Sebab kau tak nak tanya, saya nak tanya ni. Okay, Ustaz tanya. Kau asyik kurang dia tanya. Betul. Ustaz, boleh Ustaz. Saya ready nak jawab. Tier 3 dulu. Okay, hadis mana Ustaz cakap? Buat Ustaz tanya, dan tekan 40 hadis yang biasa-biasa, keluarkan semua. Google. Okay. Tadi starting kita ada cakap pasal bersetubuh di bulan Ramadan, time puasa apa semua kan. So saya nak tanya, tahu tak apa hukum dia ataupun what is the penalty kalau kita bersetubuh di siang hari bulan Ramadan? Dengan isteri Dengan isteri, bukan isteri orang. Dengan isteri. Tengah puasa Ustaz. Apa hukum dia? Okay, satu memang batal lah. Tapi lepas tu apa kita kena buat? Penjara 14 hari dan dia $2,000 ataupun kedua-duanya sekali. Kena bayar dam. Bukan dam. Okay, saya tahu.
Dia punya nak kena bayar balik sebulan puasa plus another month additional, tak silap saya. Something like that. Okay. Awak jawab. Sumpah saya tak tahu. Okay, sumpah dia tak tahu. Pasal saya tak pernah buat macam itu. Bayar fidyah Ustaz dah. Dengan bayar fidyah lagi. Dengan bayar balik puasa. Yang macam mana Amawi cakap lah, bayar sebulan. Kira nak kena cari perempuan nama Fidia. Itu habis lah lagi kena bayar. Jangan. Dah hujung-hujung nak cari baju lagi satu. Sila jelaskan Ustaz, silakan. Okay. Berat okay. So nama dia kafarah. Kena bayar kafarah. Bukan fidyah lah. Bukan. Itu fidyah Hasan. Kau Fidia mana kau ingat ni? Fidyah Hasan. Oh, tadi Ai baru tunjuk. Okay. Kafarah. Okay. So bayar kafarah. So kafarah ni, okay, cerita dia macam gini. Dia ada satu hadis ni di mana ada satu sahabat datang kepada Nabi. Dia cakap, ya Rasulullah, celakalah aku. Rasulullah tahu tanya, kenapa? Apa pasal kau cakap kau celaka ni? Tiba-tiba. Sebab aku telah bersetubuh dengan isteri aku di siang hari bulan Ramadan. Okay. Celaka So dia rasa apa tu buat. Okay, tu Rasulullah tanya, okay, tak apa, relax. So Nabi kata, okay, kau mampu tak untuk bebaskan hamba? Okay. Pada ketika itulah, time tu ada slave apa semua kan. So mampu tak nak bebaskan hamba? Aku tak mampu ya Rasulullah. Okay, kalau kau tak boleh bebaskan hamba, kau boleh tak puasa 2 bulan berturut-turut? Syahrain mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Dia kata, aku tak mampu ya Rasulullah. Sedangkan ni pun kira tak mampu kan. Kira untuk 2 bulan lagi lah aku tak mampu. Okay, so kalau kau tak mampu, kau boleh tak kasih makan kepada 60 orang miskin? Dia cakap, kat sini pun aku lah yang paling miskin. Aku pun tak mampu nak kasih. Lepas tu terus macam macam mana nak tolong dia ni, semua dia tak mampu kan. Sekali ada satu ketika tu, ada sahabat datang bawa satu beg kurma. Dia kasih kat masjid, tengah dalam halaqah tu, dia kasih pada Nabi lah. So Nabi kita tengok, ada orang kasih kurma. Okay, berikan pada siapa tadi yang tanya tadi, berikan pada dia. Lepas tu jumpa, nah ini kurma, kau pergi buat agihkan, kasih makan. Cakap, ya Rasulullah, aku sendiri orang miskin, akulah kira orang paling miskin dalam kat tempat ni. So di antara dua, dengan hadis kata gini lah, di antara 2 gunung ni ataupun 2 bukit ni, akulah orang yang paling miskin. Okay. So Rasulullah pun macam time ni Rasulullah dia ketawa ataupun dia senyum sampai nampak gigi taring dia. Mesti cakap dia ni dalam miskin, kau buat benda-benda gini. Lepas tu Rasulullah pun tersenyum nampak taring. Rasulullah kata, okeylah, kalau macam itu, maka kau ambil ni, kau bagi makan pada keluarga kau. So daripada hadis ni lah diterangkan tentang kafarah yang kita perlu bayar. Okay. So the first thing is, dia tak boleh kita choose mana kita nak. The first thing, hukum dia tetap asal, kau mampu bebaskan hamba tidak? Paling berat dulu lah. So sekarang tak ada. Sekarang tak ada. So dia pergi pada next. Kau mampu tak nak puasa 2 bulan berturut-turut? Without, tak ada holiday. Sebab if you let's say on the 60th day tu, kita batal puasa, back to zero. Start balik. Tapi tapi tu 60 hari tu selepas hari-hari macam hari pertama. Betul. Alah, lepas hari-hari tu. Lepas tu kena ganti. Okay, 60 hari rasa boleh 2 bulan. Dalam masa sebulan tu dah tak lepas, you rasa you boleh 2 bulan berturut-turut ke? Tadi Mawan 4 jam nak tunggu pun dah susah. Duduk kat yat dia kata. Kaki dah gini lah. Pun dah tak mampu kan untuk buat. And itu untuk 1 hari punya offense saja. Woi. 1 hari tu. Let's say besok Langgar lagi tambah lagi 2 bulan. So dah 4 bulan. Dia kalau nak offense biar sekali jalan Kasih habis lah. Buat betul-betul dalam 1 hari tu buat 3-4 kali je. Jadi 1 offense tu kira. Dia kira hari ke berapa kali dia buat? Hari time puasa. Risau nampak saudara. Risau nampak. Kira nampak. Asyad ni kalau aku Okay, so kira obviously tapi dia kena try dulu. Dia kena try dulu. Okay, cuba puasa, tak boleh, baru pergi pada kasih makan kepada 60 orang miskin. I see. Dan dia kira ikut satu mode lah. Satu mode tu kira macam satu cupak nasi ke, kira complete meal lah kasih makan. Macam contoh kita kasih satu nasi bungkus harga $5, so $5 tu times 60 lah kasih makan orang.
I see. Tu aku rasa okey Tapi jangan gunakan ini untuk sebab-sebab kita langgar. Hari-hari bawa 60 nasi bungkus. Kalau hari-hari member datang hari-hari nama tu, belanja makan Ada tahu nak tu kasi nak kasi beli apa bawa bungkus 60. Semalam kan. Okay. And that one is kira yang kena bayar ni is suami saja. I see. Isteri tak boleh pasal bila datang head memang confirm memang tak boleh 2 bulan tu I terus. see, betul, So betul, suami yang kena ganti. Yalah. So time puasa cakap dengan isteri pula, okay, so isteri you also please behave kalau benda-benda salah aku yang kena tanggung. Tapi selalu gini-gini suami Biasanya suami lah. Biasa. Tak, pasal kadang-kadang bangun tidur kali tertoleh macam Alamak. Okay. Tak, kalau, betul. Kalau dia macam itu, astagfirullah. Baik lari kuat-kuat. Allah Rabbi, ini adik ipar aku terbayang muka biras aku pula. Astagfirullahaladzim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Kejap Mawi, kejap. Terlupa tadi nak tanya. Apa? Ni pun legit, ni bukan main-main. Okay. Padahal dah closing tau kita. Tak apalah, biarlah. Pasal tak tidur. Takut dia langgar lagi nanti bulan puasa ni. Ni amanah, orang tanya. Okay. Pakai buat amanah. Ada rakan-rakan saya yang berjuangan dengan saya. Ada yang bertanya macam example, saya kira tak mau pakai orang, pakai diri saya sendiri. Minus last year, saya considered dah tak berpuasa for the past about 20 plus years. Okay. Selamat So saya baru start last year, baru puasa. Berat Jack. So, kalau saya nak bayar balik Fidyah. puasa tu, Fidyah. saya nak kena puasa lagi 23 24 tahun kan. Mampu ke tak? Ini yang sebabnya saya tanya. Of course tak mampu. Pasal I mean honest, bulan Ramadan ni pun kita pun tak tahu puasa kita betul tak betul. Nak puasa lagi 24 tahun. Jip jahanam. Bulan puasa bukan dalam bulan puasa lagi cabaran dia. Lagi mencabar. Dengan members suka makan. Asal kau nak tunjuk aku kita dua tak ada Semua makan kita. depan-depan. Sedapnya makan. Dengan member. Dah tentu lah kita pergi makan gitu. Okay. So kalau yang betul, actually ramai datang masjid, dorang cakap okay, kadang ada yang macam bapak saya dah meninggal, tapi saya tahu dia tak tahu, dia tak puasa this year apa semua. Kadang dia tanya macam mana nak kira, okay, awak kasih number paling sesuai tahun bila, tahun tu berapa hari tak puasa, this one must come from you just estimate je, then we will do the calculation lah. So if let's say dalam masa dah 20 tahun Okay, kita taruh 24 lah. okay, 24 tahun tak berpuasa, mampu nak bayar balik, puasa balik? Tidak Ustaz. Tak mampu, bayar fidyah. Macam mana nak bayar fidyah Ustaz? Okay, bayar fidyah. Sekarang fidyah harga $1.40 per day. Okay, so kalau nak bayar fidyah, okay, dia calculation different tau. Dari formula je. Betul, ada formula dia. Plus kan. So kalau misal kata kerana head dan ada reason, kiraan lain. Tapi kerana illness and old age, kiraan dia lain. So kalau sakit, macam orang tua dah sakit, memang tak mampu puasa, memang tak boleh puasa tiap-tiap tahun, maka kiraan dia ambil yang old age tu is dia tak multiply. Yes. So dia kira macam okay, so 30 hari tak puasa, walaupun selama 5 hari 30 hari tak puasa is just times 140, times 140. Okay, sekejap. Okay, untuk buat faham okay, let's say dia 140. So 30 hari maknanya $42. Okay, $42 For 1 year. for 1 year punya Ramadan tu. Ustaz belum biar. Dia ada lagi demi kod. Next step tak lagi. apa, kira dulu. So 42. So the second year Okay, sekarang kalau old age, cuba you times 42 times 24. times 24. Berapa? 1008. Okay. 1008. Ini untuk sakit dengan old age. Okay. Okay. Kalau untuk saya ni Ustaz, Untuk awak amat saya lupa. Tapi ada the fidyah calculator lah dekat Kat Muiz punya website. Ada. Muiz ada, dekat Masjid-masjid pun ada. Darul Arkam ada, apa semua banyak. Faham? So kalau you kira from what year, this letaklah awak kira, letak add year, letak 30 hari, this year 30 hari, letaklah daripada tahun 1991 contoh start. Lepas tu sampai sekarang awak kira. So letak 30 days. Dia akan calculatekan awak. You will see and lagi lama tahun tu dia simpan, dia akan accumulate sampai the current year tau. okay. Lagi lama awak simpan,
tak bayar, dia akan accumulate lagi banyak. So cuma saya lupa dia punya kiraan, dia punya, sebab dia akan multiply lah. So recently ada satu pakcik ni, dia cakap okay, dia masa tu 5 tahun. Daripada tahun 85 sampai 85, 86, 87, 89, 85 dengan 90. Dia cakap time ni tak puasa lah. Saya tanya betul-betul, ni bukan pasal sakit tak, ni memang kira time gonjol lah. Legit tak nak gonjol jahil ni. lah. Lepas tu tahulah baru ada anak apa semua, kira macam tak mampu lah, kerja pun busy lah, tak puasa. Okay je. Jadi ni kiraan dia macam ni. Lepas tu letak okay, saya add year, letak 30 hari add. Lepas tu okay je, ini this is the amount. This lepas tu tambah pula last year pun dia tak puasa 5 hari dia kata. Okay, so on top of that tambah yang ini, this is the puasa yang 5 tahun since 1985 ni yang Haji tak puasa. Total is 7,700. Ujo. Tommy boleh Ustaz? Tommy 3 kali, Grab Pay 4 kali boleh. Tommy kalau masjid tu 6 apply yang 12 tahun 12 kali ni boleh. Kalau pakai credit card boleh 12 bulan, no problem. Shopee Pay later. Tu mungkin lama sikit boleh. Berat saya. Bola juga. So itu baru 5 tahun yang 1980 something tau. And bila nak bayar this year is 7,700. You imagine yours is 24,000. 24 years. InsyaAllah. Tapi kalau untuk macam dia ni, macam mana nak selesaikan masalah dia ni? Kalau tak mampu nak bayar, macam Okay. So pakcik ni pun saya cakap, okay cik, dia tengok, berat juga nak bayar. Berat cik. Kalau tak boleh bayar sekelepuk, bayar sikit-sikit. Mana yang Tommy mampu. kira. Ni lagi bagus daripada Tommy. Yang penting you need to do your own calculation. Every year you nak bayar berapa. Sebab macam mana pun, okay, puasa ni memang milik Allah. Dia memang kalau kita hutang, kita tetap kena bayar. Beza macam solat. Kalau dah terlepas, memang kira kau dah berdosa dah terlepas. Tapi puasa you still need to pay back. So sama ada you bayar dengan berpuasa ataupun bayar fidyah lah. So bila dah bayar fidyah, tak payah bayar make up balik lah, tak payah kodak puasa. Tak bayar. Sebab memang tak mampu nak cover balik semua pun. Okay, macam example saya bayar sikit-sikit, tapi at the same time so saya cuba untuk bayar balik tu puasa. Boleh. Kurang you can mix. So at least kurang bayar, at least you boleh puasa juga. So daripada situ boleh offset Boleh. lah. Boleh cepuah kira. But you need to keep track lah. Number of days. Okay. So interestingly, bila dah cakap pasal ni, saya nak add in certain thing. Tu tak habis nanti apa. Tak apa, saya suka ada ustaz kat sini. Last. Okay. Ada ustaz lagi tu tunggu tu kat depan. Nanti dia main muzik dulu, main dulu. Lagu satu. Okay. So lagi satu is tentang macam ni, ada yang hukum di mana awak nak kena bayar puasa dengan bayar fidyah. Okay, saya kasih senario ibu yang menyusukan anak. Okay. Hukum dia beza. Ibu susukan anak, dia ada 2 situasi. The first one is dia tak berpuasa ataupun dia batalkan puasa dia sebab dia takut memudaratkan diri dia, pasal takut baby dah isap susu banyak, dia tak ada tenaga. Dia boleh pingsan ke apa ke kalau dia puasa juga. So dia tak puasa because of that. For that, dia kena ganti balik puasa macam biasa. Okay. Tapi if let's say bila dia tak berpuasa tapi dia risaukan anak tu punya kesihatan. Contoh, kalau dia tak susukan, anak tu kelaparan, ataupun kalau tak kasih susu banyak pasal puasa, dia nanti macam budak tu tak nangis ke ataupun malnourish ke, tak cukup susu ke dan sebagainya. So dia risaukan nyawa budak tu, maka dia kena bayar balik, dia ganti puasa dengan fidyah. So hukum dia bila kita sama juga macam lifeguard tadi let's say orang tu tengah nak lemas, time puasa ni dia selamatkan orang tu, because of dia selamatkan, dia swim, air masuk, batal puasa dia. So dia kena bayar macam tu. Pasal dia puasa dia batal pasal risaukan nyawa orang lain, tapi bukan kemudaratan diri dia sendiri. Tapi kalau dia pergi rescue orang tu, dia confident tak ada air masuk dalam mana-mana rongga. Boleh lah kalau dia betul-betul confident. Boleh lah, boleh sambung puasa dia. Boleh. Tu antara dia dengan awak. Yes. Cuma kira sampai kadar mana yang kita boleh confident yang air tak masuk. Tapi kalau once dia dah naik balik, lepas tu dia ada detik yang dia terdetik was-was dalam diri dia, dah maka batalkan lah. terus kurma, sarokok sudah lah. Dia kurma isap rokok. Kurma isap rokok aja. Itu penting. Sebab dia kurma isap rokok. Kalau telefon bini dia, yang nyari abang tak ada puasa lah.
Macam mana? Berat Jack? Menyesal aku berbual pasal benda. Okeylah, baiklah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Zaki kerana telefon bersama-sama kami untuk menjelaskan beberapa persoalan-persoalan yang telah ditujukan kepada kita. Kita harapkan sekali lagi dengan penjelasan ataupun jawapan-jawapan yang telah diberikan dapat sikit sebanyak clear the air lah. Kemusykilan yang di luar sana mungkin ada yang tak begitu pasti dapatlah membantu sikit sebanyak clarify and everything. Jadi sebelum kita akhiri episod pada hari ini, sekali lagi since Ramadan special ni lah benda baik ni dah kira majlis ilmu Ustaz. Betul. Jadi kita selalu diberitahu kalau majlis ilmu sebaik-baiknya diakhiri dengan tasbih kafarah dan juga recital of some surah lah. Jadi Ustaz, silakan Ustaz. InsyaAllah so kita akhiri majlis kita ni lah our podcast session ni dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan itu terima kasih kerana menjemput. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Siap kalau korang nak Ustaz Zaki masuk balik podcast kita, korang komen-komen lah banyak. Boleh dengar di kita ada series 3 series ni di bulan Ramadan. Jadi Ustaz Zaki akan bersama dengan kami di the third week seminggu sebelum raya. Itu je. Betul. Nanti lepas ni minggu kedua ada ustaz lain pula. So next week ustaz lain. Nanti kembali kepada je. Betul-betul tengah rutin ni sekarang. Itu je. Nanti saya datang balik InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jadi InsyaAllah kita berjumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Mohon apa-apa? That's all. That's all lah. Tak ada apa-apa lagi nak clear. Tak ada. 4 pagi baru balik nanti. Takut terbuka topik baru. Tak habis ni. Aku takut Ustaz tu balik pula nanti. Korang lambat sangat lah korang. Right, episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh rakan kolaborasi kami Hans Ezra. Kalau ingin pencerahan lebih lanjut, boleh terus lusuri laman Facebook dan juga IG beliau @Hans Ezra. Kau ambil line aku ataupun boleh call. Masalah dia aku tak hafal telefon dia. 90485600. Sekian, saya Mim Alif Manap. Saya Mim Alif WI Mawi. Saya Mim Alif on Maun. Dan saya Ustaz Zaki Mahmud. Dengan Manap Mawi Show. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa. May peace be upon you. Get